Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 30 hari bulan 5 2022 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44, juzuk yang ke-25, bermula ayat yang ke-25. Ayat 25, siri ini berakhir dengan ayat 33, 25, 33. Kisah yang kita akan bincangkan di sini iaitulah tentang peninggalan Fir'aun yang sombong, yang angkuh, yang telah mati dalam laut. Mereka telah meninggalkan segala kemewahan dan segala kemegahan. Kemudian Allah berikan peninggalan tersebut kepada Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Bani Israel diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemewahan dan kesenangan, yang akhirnya ada juga yang kecundang apabila diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita yang belajar ilmu tadabbur ini menjadi kewajipan kepada kita para jemaah agar sentiasa muhasabatun nafsi, muhasabah diri kita, supaya kita jangan terjebak dengan kesombongan, kemegahan, keangkuhan, besar kepala kata orang, berjalan tak pijak di bumi, kan? Berjalan angkat bau. Itu semua ciri-ciri sombong, takabur yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita jauhkan diri kita daripada sifat yang buruk, sifat buruk yang tersebut. Jadi contoh yang telah diberi iaitulah contoh mendiang Fir'aun yang telah binasa dengan sebab sombong dan takabur. Para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, ayat 25 ini berada di muka surat 1088. Pelajar-pelajar ambil kitab Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1088. Kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan huraiannya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Kam taraku min jannatin wa 'uyun وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين
وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. Balik kita kepada ayat 25. Kam taraku min jannatin wa uyun. Banyak sungguh. Sedap terjemah dia. Dia tak guna tanya. Sebab ayat tu kam. Berapa banyak yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Tapi terjemahan kita, dia tak guna ayat tanya. Dia guna berapa banyak sungguh. Kebun-kebun dan mata air mereka tinggalkan. Banyak sengoti. Banyak sungguh. Kebun-kebun dan mata air yang mereka tinggalkan. Siapa dia mereka? Munasabatul ayah. Annahu lamma akhbar Allah Ta'ala an gharaqi ali Fir'aun. Dalam ayat yang lepas, Allah cerita kepada kita tentang tenggelamnya Fir'aun dengan kuncu-kuncunya, dengan pengikut-pengikutnya. Kalau bahasa Kelantan dia panggil dengan wak-yik dia. Itu bahasa Kelantan. Kalau faham, tak faham jangan tulis. Kan? Tenggelamnya Fir'aun dengan wak-yik dia. Maknanya kuncu-kuncu dia. Maka ayat ini Allah nak nyatakan kepada kita akhbar amma khallafuhu wara'ahum. Allah nyatakan berapa banyak yang mereka tinggalkan daripada khazanah-khazanah, kebun-kebun, gedung-gedung, istana-istana, bangunan-bangunan yang ditinggalkan. Banyak. Faqala ta'ala kam taraku min jannatin wa uyun. Banyak sungguh. Ay ma aktsara ma tarakahu Fir'aun wa qaumu. Banyak sungguh. Banyak sungguh. Banyak sengoti. Kan? Peninggalan Fir'aun yang Fir'aun tinggalkan daripada jannatin, kebun-kebun, wa'uyun, mata-mata air yang mereka tinggalkan ba'da ighraqihim, selepas daripada mereka tenggelam. Kebun jelas. Mata air macam mana? Jadi kata di Ibnu Atiyah rahimahullah, ammal uyun, mata air itu yahtamilu. Kemungkinan maksud dianya lubang-lubang air yang diambil daripada sungai Nil untuk masuk dalam kebun. Itu dia dianggap sebagai mata air. Dianggap sebagai mata air. Mungkin juga mata air sungguh keluar daripada bumi, wallahu alam. Itu dia panggil kemungkinan analisa. Adakah masa itu perlu pada mata air? Perlu kepada telaga perigi lagi. Sebab apa? Sebab Fir'aun ni duduk di tepi sungai Nil. Sungai Nil ni sungai. Tapi besar dia sungai itu. Bukan macam sungai Kelantan kita ni. Besar. Jadi dalam. Hari tu kapal feri hak pelancong terbalik kan. Ramai orang mati. Maknanya air sungai tu besar. Jadi adakah dia mata air sungguh? Atau mata air di sini tashbih lebih kepada mata air tali-tali air yang diambil daripada sungai ni. Yang pentingnya mereka tinggalkan kemewahan itu. Apa lagi yang Fir'aun tinggal? Wa zuru'in wa maqamin karim. Juga berbagai-bagai jenis tanaman. Wa ma aktsar ma tarku min zuru'in qa'imah. Pokok-pokok yang masih lagi tegak berdiri ditinggalkan. Sebab mereka tinggal. Kalau berperang mungkin pokok itu ditebang, dibakar. Atau kalau datang bencana mula jadi pokok itu terbalik. Ini tak ada masalah. Tuan yang mati, pokok je sihat molek. Wa mawadhi'a wa maqamin karim wa mawadhi'a aniq. Dengan taman-taman yang comel-comel. Amakina syarifah. Dia punya ialah. Moga Fir'aun ni bapak pembangunan. Sampai hari ni pun ahram, piramid dia masih tegak berdiri. Jadi kita nampaklah teknologi dia tu nampak. Taman-taman, pokok-pokok. Comel belaka dia tinggal tu. Dia tinggal tu comel belaka. Sebab tu kata di ulama tafsir karim. Karim ni dengan makna apa? Mulia.
kata di Ibnu Ashur, al-karim min kulli naw'. Mulia itu mengikut kategori. Mulia ikut kategori. Anfasuhu wa khairuhu. Maknanya maksudnya yang terbaik lah. Kan? Tempat-tempat yang comel, yang lawa. Maksudnya al-masakin, tempat tinggal. Ad-diyar, negeri-negeri. Al-aswaq, pasar-pasar, gedung-gedung perniagaan. Mall-mall zaman kita gini. Boleh ke panggil mall zaman Fir'aun? Bolehlah untuk nak memberi kepahaman kepada anak-anak cucu zaman kita gini. Jadi Fir'aun tinggal maqamin karim, gedung-gedung, mall-mall, hypermarket lah kalau kita zaman ni. Yang penting hok comel-comel, tak sedap kata apa. Fikirlah dengan kepala kita untuk zaman tu. Jangan duk fikir zaman kita gini. Oh, ada lift ke tidak? Jangan tanya. Itu zaman dia, zaman dia. Zaman kita, zaman kita. Tapi gambaran tu biar jelas. Supaya anak cucu kita nampak bila baca Quran, oh ini peninggalan Fir'aun. Lagi, apa lagi yang Allah Ta'ala nak cerita kepada kita? Peninggalan mendiang Fir'aun. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Serta kemewahan-kemewahan hidup. Allahu Akbar. Yang mereka sekian lama menikmatinya. Tinggal belaka-laka. Kemewahan hidup tinggal belaka. Ulama qiraat, tanda ni pelajar. Ulama qiraat kata ada dua bacaan di sini. Masalah fakihin. Bacaan yang pertama, wa na'matin kanu fiha fakihin. Tak panjang. Fakihin. Fakihin dengan makna farihin. Suka. Nikmat-nikmat yang mereka sangat gembira. Ashirin, batirin, yang sombong. Itu dia panggil. Maknanya mereka telah meninggal segala nikmat yang menjadikan mereka sombong. Satu. Bacaan yang kedua, fakihin. Macam adalah ayat kita baca ni. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Fakihin dengan mana na'imin tayyibil anfus. Yang mereka sangat sayang, sangat suka kepada dia tu. Ataupun fakihin, ashabu fakihah. Ataupun buah-buahan. Macam-macam makna. Itu dari sudut dua bacaan yang kita baca. Yang telah disebut oleh ulama qiraat. Ulama qiraat. Jadi ada kata fakihin dengan makna buah-buahan. Ada yang mengata fakihin dengan makna kemewahan. Jadi semua tu termasuk dalam ciri-ciri nak gambarkan kedudukan mendiang Fir'aun. Fir'aun ni sombong, angkuh, dia punya nikmat dia banyak, pokok-pokok dia comel, kebun-kebun lawa, dia punya hadikah taman-taman dia punya comel, taman tema ke taman apa ikut awak katalah. Apa lagi? Buah-buahan pula pelbagai, ya salam. Tapi apa boleh buat? Fakihin wa raghadin hayatin, segala kemewahan kehidupan, kemegahan, segala nikmat yang mereka dapat, semuanya tarku, telah ditinggalkan. Apa nak buat? Dia duduk dalam mana? Dia duduk dalam muzium. Mendiang Fir'aun belum masuk kubur lagi. Para pelajar, tanda mendiang Fir'aun sampai saat ini belum masuk dalam kubur. Dia duduk mana? Duduk dalam muzium. Dan dia masih lagi berjalan sana sini. Ni orang keluar gambar dalam internet ni, pasport Fir'aun. Fir'aun ada pasport, dia boleh terbang lagi walaupun dia sudah mati ribu tahun. Ana pergi 2 kali ke Mesir. Orang kata mendiang tak ada. Sekali tu dia pergi ke Perancis tak silap. Jalan berderak, orang Kelantan kata berderak lagi muka Fir'aun ni. Kakak Fir'aun ni berderak lagi walaupun sudah mati lama. Dia tak mati. Jangan main-main. Mereka ni tak masuk dalam kubur sebab tanah pun tak mahu terima ke orang lagu tu. Na'udzubillah. Habis gambaran sudah jelas. Apa yang ditinggalkan oleh Fir'aun jelas. Istana, kebun, kemewahan, pangkat kedudukan. Tengok ayat 28. Allah bagi kepada siapa? Kadzalika wa awrasnaha qauman akharin. Demikianlah keadaannya.
hukum kami ke atas orang-orang yang derhaka, dan kami jadikan semua peninggalan Fir'aun dan orang-orangnya waris pusaka milik kaum yang lain, iaitulah kaum Bani Israel. Timbul sedikit perbincangan, kenapa Allah kata wa aurasnaha? Aurasa dengan mana pusaka? Macam mana dia boleh pusaka? Kami pusakakan Bani Israel, kebun-kebun, mata-mata air, tanam-tanaman, rumah-rumah kediaman, istana-istana yang megah itu kami beri kepada Bani Israel, pusaka. Kata Syekh Ibnu Atiyah rahimahullah dalam tafsir, sammaha wirasah. Allah namakan peninggalan Fir'aun sebagai pusaka. Sebabnya pusaka-pusaka ini, tanda tu pelajar, pusaka ni harta yang kita dapat setelah tuan dia mati. Harta yang kita dapat setelah tuan dia mati, dan tak perlu susah-susah. Tak payah susah. Contohnya ayah awak kaya. Ayah siapa kaya sini? Acung ngaku nak dengar. Nampak contoh. Tak saya ngaku belaka. Ayah kita belaka lah kaya. Ayah dia kaya tinggal harta berjuta, bilion. Bilion lah, juta kecil. B, tak main J. Ada setengah pakcik orang terkenal di kampung dia. Pakcik ke apa tu? Pakcik J. Ingat kau nama dia Mak Zain? Dia kata, dah. Kalau dia buat kedai kopi, J semua. Tak. Projek situ juta, projek sini juta. Dia buat punya J kuat. Waktu nak bayar air, orang lain tu bayar air dia. Cakap juta-juta. Minat air kopi, kedai kopi. Bagi dia orang lain kena belajar. Punya buah besar. Baik. Jadi orang ni harta juta-juta, dia mati. Dia ada anak dia boleh pusaka tanpa sebarang susah. Susah dianya, pergi jabat tanah, buat tuntai-tuntai pusaka, dia panggil borang di 14 apa benda cerita. Pergi saing borang, jadi milik dia. Itu dipanggil pusaka. Allah tak namakan di sini, wa aurasnaha, kami pusakakan harta peninggalan Fir'aun kepada orang yang lepas pada dia, maknanya mereka dapat memiliki harta tersebut tanpa susah payah. Kerja dia lari ikut Nabi Musa keluar daripada melintas di laut Kalzum, lepas tu yutan balik ke Mesir, ambil harta Fir'aun, habis. Mudah sangat-sangat. Kita ni jadi kata itulah dia panggil hakikatul miras. Hakikat sebenar pusaka tu kena ada keturunan, tapi boleh je kita kata ni pusaka yang ditinggalkan oleh fulan, makna orang yang kemudian ambil. Mana yang ambil pusaka ni, kita terima harta orang selepas dia mati tanpa susah payah. Itu je. Yang pentingnya ada keturunan. Ni mana keturunan Fir'aun? Mana ada keturunan Fir'aun? Mati habis buat kibti. Yang ada lagi, yang mana? Yang ada lagi Bani Israel. Tapi mungkinlah ada kibti lain yang belum mati. Tapi yang kesimpulan majoritinya, dia dimenangi oleh Nabi Musa, maka harta itu diambil oleh Bani Israel. Itulah kata di Asy-Syarbini, dia kata akharin aihum Bani Israel. Ada kata tak? Dengar cerita ni. Qauman akharin, bukan Bani Israel. Li'annahum lam ya'udu ila Misra. Kerana Bani Israel ni, dia tak balik dah ke Mesir. Bal sakanul ardal muqaddasah, dia duduk di bumi suci Palestin. Mana dia menyeberangi laut tu, dia tak balik dah ke Mesir, dia pergi ke Palestin. Wallahu alam. Yang pentingnya ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan al-qauman akharin hum Bani Israel. Ada yang mengatakan qauman akharin bukan Bani Israel. Kita kata wallahu alam. Yang pentingnya harta Fir'aun telah ditinggalkan. Fir'aun telah mati. Harta-harta dia dipusakai oleh qauman akharin. Wallahu alam. Tuan-tuan pelajar-pelajar tulis qauman akharin sama ada dia Bani Israel ataupun qauman akharin, kaum yang lain. Yang penting bagi kita, mendiang Fir'aun sudah mati, harta dia diambil oleh orang.
Mana kata dari Bani Israel? Tengok ni. Bani Israel, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-A'raf, wa awrasna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Jadi wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmu ma kanu ya'rishun. Jadi ayat ni surah Al-A'raf, wa awrasna, kami pusakakan, kami serahkan harta benda Fir'aun itu kepada kaum yang dulu ditindas oleh Fir'aun di timur dan di barat, yang kami berkati di sana. Dan wa tammat kalimatul husna, kalimah yang baik itu kepada Bani Israel bima sabaru. Satu. Yang kedua, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 57 hingga 59, fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim, kami keluarkan Fir'aun daripada kebun-kebun dia, daripada gedung-gedung dia. Kadzalika wa awrasnaha Bani Israel. Demikianlah kami persakakan dia kepada Bani Israel. Sebab itulah kita kata wallahu alam. Ada ulama tafsir kata Bani Israel, ada sebahagian mereka yang duduk di Palestin, ada sebahagian mereka yang yutan balik ke Mesir, mereka dapat menguasai harta peninggalan mendiang Fir'aun. Ada kata tak, orang lain yang mari, wallahu alam. Yang penting bagi kita dalam ayat ini, tak usah duduk ke air siapa dia pusaka. Yang penting bagi kitanya, Fir'aun mati, harta dia ditinggalkan. Siapa-siapa atas dunia yang sombong angkuh, mereka juga akan mati, mereka juga akan meninggalkan pusaka kepada orang yang datang kemudian. Tamaklah kita cerita harta pusaka. Kita pindah pula kepada suasana alam ini dengan kematian orang-orang yang macam ni. Apa dia? Ayat 28. Ayat 29. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu munzarin. Mereka ketika dibinasakan itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi atau penduduk kedua-duanya. Bahkan semuanya tengok Fir'aun mati. Kau budak-budak sekarang ni. Kita orang Islam dah. Fir'aun sudah mati. Alhamdulillah. Gembira. Sebab ikon besar kesombongan, keangkuhan dalam dunia ni sudah mati. Tak ada siapa nak menangis. Tapi kalau mati tu orang baik, orang yang disayangi, orang jujur, tentu ramai orang akan menangis. Dia kata Abu Anas, cakap tengok kiri kanan dulu. Penyanyi mati pun ramai juga orang menangis. Itu menangis kerana nafsu. Yang ini menangis kerana kegembiraan, kerana agama yang kita nak. Bukan kerana nafsu, ramai je. Pelakon Korea mati dalam filem, dalam TV pun menangis makcik-makcik ni. Sengit, jebek, menangis. Apa? Mati kawan tu. Esok hidup balik. Kena tak itu tak. Mana tangisan di sini, tangisan kerana gembira di atas dasar iman, bukan kerana nafsu, bukan kerana pelakon dia mati, tidak. Allah kata apa sini? Tengok nota di bawah. Nota 1617. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa menerangkan maksud ayat ini ada menyatakan bahawa Fir'aun dan orang-orangnya yang telah binasa itu tidak pernah melakukan sesuatu amal yang baik di muka bumi. Fir'aun ni tak buat kebajikan kepada kaum dia, kepada rakyat dia, yang menjadikan bumi menangis kehilangan mereka. Bumi pun kata serabut dia ni biarnya mati. Dan tidak ada pula perkataan atau amal mereka yang baik yang naik ke langit. Jadi bila orang ni baik, soleh, malaikat akan bawa laporan dia. Pagi dia baca Quran, petang dia baca Quran, tengah hari malam dia solat, yang menyebabkan langit sentiasa menerima rekod kebaikan dia. Bila orang ni mati, diibaratkan langit pun menangis, sedih dengan kematian hamba Allah ini. Tapi Fir'aun ni tak belaka. Kebajikan pun dia tak buat, amal soleh pun tidak ada, mungkin dia kafir kan. Dalam setengah hadis Nabi ada menyatakan, dengar ni, bahawa tiap-tiap seorang hamba Allah mempunyai dua pintu di langit.
Sebuah pintu nikmat amalnya naik, dan sebuah lagi pintu tempat rezeki turun. Pintu naik, pintu turun. Maka apabila seorang mukmin mati, ternyata kehilangannya kepada kedua pintu itu, lalu mereka menangis. Wallahu alam. Dalam hadis yang lain pula ada menerangkan bahawa bumi menangis kematian seorang yang beriman selama 40 hari. Sementara hadis yang lain pula menyatakan bahawa apabila seorang mukmin meninggal dunia, ia ditangisi oleh tempat ibadatnya di bumi dan tempat naik amalnya yang baik di langit. Wallahu alam. Panel kita ni dia buat khulasah saja, dia tidak sebut tentang lafaz-lafaz hadis yang dibawa. Maka yang pentingnya dalam masalah ini para pelajar kena ingat, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu, langit tak menangis, bumi pun tidak menangis ke atas Firaun yang tenggelam dalam laut. Sebab apa? Sebab mereka tak ada jasa. Tak ada jasa, tak ada kebaikan yang dia buat, yang menyebabkan langit tak terasa apa-apa kehilangan dia, bumi pun tak terasa apa-apa ketiadaannya. Ini penting ni. Jadi ulama Ar-Ras'ani contohnya mengatakan ikhtalafal ulama'u fi hadhil ayat. Ulama berbeza pandangan kepada ayat ini dengan 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, tangisan sungguh ala haqiqatihi wa zahirihi. Menangis ngoti. Teriak langit. Turun hujan berat-berat. Sebab apa? Sebab matinya orang ni. Contoh. Ada yang mengatakan tidak. Fama baka alim ahlus sama. Yang menangisnya penduduk langit. Siapa dia? Malaikat menangis. Sebab apa? Sebab dia kata sedihnya orang soleh ni sudah mati. Wa ahlul ardi, penduduk bumi juga menangis atas mayat ke kubur, sedih dengan orang soleh ni mati. 2. Pendapat yang ketiga, bahasa kiasan. Mazhabul Arab. Orang Arab ni kalau mati orang-orang baik, dia kata bakat alaihimus sama'ul ard. Langit pun sedih, bumi pun sedih. Matahari pun sedih, bulan pun sedih dengan kematian orang. Itu dipanggil ibarat kata. Kita kata wallahu alam. Yang mana satu di antara 3 pandangan ni bolehlah kita jamak-jamakkan pandangan itu. Maka kata Imam Ibnu Katsir, dengar. Analisa Ibnu Katsir ni sama dengan apa yang dipilih oleh panel penulis kita ni. Qala Ibnu Katsir wa qauluhu ta'ala fama bakat alaihimus sama'u wal ardu. Langit tak menangis. Sebab apa? Sebab mereka tak ada amal soleh yang dibawa naik ke langit. Tak ada. Yang menyebabkan langit rasa kesunyian, kehilangan orang baik. Wala lahum fil ardi biqa'un abadullah. Mereka juga tidak ada tempat yang mereka menyembah Allah di atas bumi. Tak ada juga. Jadi bumi pun tak peduli, langit pun tak cara. Jadi bagaimana kita nak suruh langit dengan bumi menangis? Atas dunia ni kita sentiasa ibadat, di masjid kita ada. Kita balik rumah kita pula kita buat satu tempat khas. Sini aku tempat nak solat. Tapi ingat, seeloknya datang rumah kita tu, kita solat belaka di mana-mana. Hari ni kita ambil sejadah kita, aku nak solat di ruang tamu. Tak sejadah itu semaya tahajud situ. Nak semaya duha, akak sejadah kita kat dapur. Yang tak boleh solatnya mana? Dalam tandas je. Yang lain ada. Biar rumah kita tu terasa kehilangan kita. Bila kita mati, rumah tu menangis. Sebab apa? Tak ada orang solat sini. Anak cucu dia lara, tak tahulah ke mana. Jangan. Jadi ada yang mengatakan itu kata-kata ini tamsil, bandingan. Kata bidalan, nak ceritanya langit pun sedih, bumi pun sedih dengan kematian orang yang soleh. Tapi satu lagi, hak ni tak ada lagi kitab ni. Hak ni Abu Anah kata. Mazhab orang Melayu ni pula, kalau orang mati orang, dia duduk ital langit. Oh, dia kata tengok awan mendung. Dia menangis. Nah, lepas tu kebetulan pula waktu tu angin tiup awan, dalam kepala dia nampak tulisan Allah, alif lam lam ha. Oh, ni tanda orang soleh mati ni, wali besar. Macam-macam dia pun analisa kepahaman masyarakat kita ni. Tak usah duduk cari benda pelik lah tuan-tuan. Itu kita beri ke majalah tertentu ya, kerja dia duk korek benda pelik kalau orang mati. Yang kita nak apa?
nak mengharapkan kebaikan kepada si mati itu. Satu kes ada dalam buku yang dia panggil Ubudiyatul Kainat. Ubudiyatul Kainat maknanya makhluk ini mengabdikan diri kepada Allah. Makhluk mengabdikan diri kepada Allah. Satu cerita dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak balik daripada luar musafir nak masuk Madinah, tiba-tiba dia tengok angin berpusing. Angin duk mutar tengah padang pasir. Piu. Sahabat tanya, ni angin apa ni? Bala apa ni? Dia kata bukan bala tu. Habis angin gembira, happy. Dengan sebab seorang munafik mati di Madinah. Tengok tu. Angin gembira dia musing. Piuk-piuk musing kepada pasir. Nak menyatakan happy dia sebab ada munafik mati. Orang munafik mati, angin tergembira. Jadi anda tak ingat nak takhrik cerita ni? Tengok dalam rakaman kuliah kita Ubudiyatul Kainat. Makhluk-makhluk yang telah mengabdikan diri termasuk ni. Pokok-pokok ni kalau orang buat maksiat bawah dia, pokok tu nak jatuhkan dia punya dahan. Tapi rahmatan lil alamin, biarlah dulu, takut-takut dia bertaubat. Jangan main. Tengok tajuk dia Ubudiyatul Kainat. Makhluk mengabdikan diri kepada Allah. Gembira. Baiklah. Wa ma kanu munzarin. Dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi bila datang sa'atul halak, mereka tidak diberi tempoh lagi, mereka akan mati. Mati ya. Tergelar-gelar ayah habira Firaun, ada apa dah. Baik. Kemudian setelah Allah nyatakan Firaun dibinasakan, dalam ayat 30 ini Allah nak menyatakan bagaimana ihsan, bagaimana Allah Ta'ala buat baik kepada Musa dan Bani Israel dengan Allah Ta'ala hilangkan kemudaratan daripada mereka. Dengan sebab apa? Mati Firaun. Bila Firaun mati, وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا, dan demi sesungguhnya kami telah selamatkan kaum Bani Israel dari azab yang menghina. Jadi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa, selamatkan Bani Israel daripada azab Fir'aun yang sentiasa mengazab, menyeksa mereka dengan dia sembelih anak-anak laki-laki, menghidupkan anak perempuan, memperhambakan Bani Israel, paksa mereka suruh kerja berat-berat jadi buruh kasar. Kata orang kampung ni, koli batak dia panggil ni. Buruh kasar tu. Jadi sekarang ni, kamu hei Bani Israel sudah selamat daripada Fir'aun. Alhamdulillah. Pelajar tadabbur tanda contoh-contoh penyeksaan Fir'aun terhadap Bani Israel dalam surah Al-Baqarah ayat 49 sehingga ayat 50. Tuan-tuan ambillah ayat ni, baca contoh bagaimana Fir'aun yang sombong, yang angkuh khianat kepada Bani Israel. Bunuh anak laki-laki, hidupkan perempuan, memperhambakan mereka. Habis cerita. Allah kata apa? Kami selamatkan kamu, hei Bani Israel, daripada azab yang hina. Siapa? Min Fir'aun. Kami selamatkan kamu, hei Bani Israel, daripada pengacau dunia ni. Nama dia apa? Nama dia Fir'aun. Siapa dia Fir'aun? Siapa dia Fir'aun? Innahu kana 'aliyan minal musrifin. Sesungguhnya Fir'aun adalah seorang yang sombong takabur, lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas dalam keganasan dan kekejamannya. Fir'aun terkena dengan sombong, terkena dengan angkuh, diktator, apalagi sifat mengkatalah kepada Fir'aun. Nak kata apa pun katalah. Banyak lagi lah. Terdapat banyak ayat-ayat yang Allah gambarkan sifat Fir'aun. Di antaranya surah Yunus 83,
Tulis Yunus 83, surah Al-Mu'minun ayat 46 hingga 48, surah Al-Qasas ayat 4, inna fir'auna ala fil ardi, sombong. Itu sifat-sifat Fir'aun. Siapa nak jadi Fir'aun, bersifatlah dengan kesombongan, bersifatlah dengan keangkuhan. Habislah Fir'aun. Sekarang ni kita balik pula kepada kaum yang lain. Ayat 32. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Dan demi sesungguhnya kami telah memilih mereka dengan berdasarkan ilmu pengetahuan kami menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia pada zamannya. Siapa dia tu? Tengok nota di bawah. Ai kaum Bani Israel. Pada zaman yang lalu, zaman datuk neneknya yang beriman dan taat, telah diberikan berbagai-bagai nikmat dan kelebihan. Jadi Bani Israel ini, Allah Ta'ala beri banyak nikmat dia. Lepas pada Fir'aun mati, Bani Israel telah mendapat kedudukan. Allah hilangkan kemudaratan. Mereka telah mendapat kebaikan yang banyak dengan pada zaman mereka. Apa dia? Kata ulama tafsir, alal alamin, diberi kelebihan di atas sekalian alam ini. Qala al-Mawardi ay ala alami zamanihim. Bani Israel mendapat kedudukan yang tinggi mengikut kepada orang masa tu, orang zaman dia tu. Jadi Allah Ta'ala pilih mereka sebab apa? Di antara mereka orang ramai di kalangan Bani Israel, anbiya, nabi-nabi yang telah dilantik di kalangan mereka. Alhamdulillah. Sehinggalah mari nabi yang terakhir, siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah bukan daripada Bani Israel. Dia mari daripada Quraisy. Alhamdulillah. Bani Israel bukan. Kita ingat kan? Ingat ke tidak pelajar-pelajar? Keturunan Nabi Ibrahim terbagi dua. Yaqub, apalagi Ishak, Yaqub, Yusuf, dia mari ikut Bani Israel. Pergi ke Musa. Ismail, Nuh, hijrah ke Mekah. Timbulnya pokok Arab. Jadi Quraisy mari daripada Ismail. Jadi ada dua kumpulan lah. Dan Nabi terakhir, semua tu daripada kumpulan Ibu Ibrahim. Allah Ta'ala nama Ibrahim, huwa sammakumul muslimin. Ibrahim kana ummah. Jadi turunan dia tu mari. Cuma berbeza dari sudut bangsa Bani Israel dan juga Quraisy, Arab. Alhamdulillah, dua-dua tu kumpulan yang baik. Cuma Allah pilih yang terakhir Nabi, Anbiya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Duduk di siapa? Duduk di Quraisy. Baiklah, kita tamatkan perbincangan kita dengan ayat 33. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Dan kami berikan kepada mereka melalui Nabi Musa berbagai-bagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata untuk melahirkan sikap mereka. Ingat balik. Lepaslah pada dia berlawan dengan Fir'aun, Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel mukjizat yang nyata. Apa dia mukjizat nyata? Tengok nota di bawah. Yakni seperti laut terbelah. Mukjizat. Mana ada laut terbelah? Biasa orang naik kapal atas laut, mutu dalam laut. Kata apa? Untuk mereka lalui semasa mereka dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya. Kemudian mereka sesak di padang pasir Sina, di padang teh, naungan awan dan pemberian makanan manna dan salwa. Manna dan salwa, dua makanan diberi. Semasa mereka merayau dan sesak larak di padang Sahara Sinai. Dan lain-lain lagi untuk menguji mereka, adakah mereka bersyukur atau derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata ulama tafsir, dia kata banyaklah Allah Ta'ala beri nikmat kepada puak Bani Israel ni, tapi puak dia tu ada yang tak dengar kata.
Ha, keluar daripada laut, tenggelam tak ada, mari awan, mari manna wassalwa. Jadi banyak benda-benda, tapi apa boleh buat, ada di kalangan mereka yang tak dengar kata, mari pula ujian. Berapa ujian? 9 tanda Allah Ta'ala uji. Dengan tongkaknya, dengan katak puru, ini kataknya, apa lagi? Darah, gutu, macam-macam ujian. Tamaklah kita. Yang penting bagi kita para pelajar sekalian, tanda situ. Yang penting bagi kitanya, Allah Ta'ala nak uji, setiap kaum itu diuji dengan bala masing-masing. Tuhan nak tengok siapa di kalangan kamu yang baik, yang melepasi ujian. Kita ni belum diuji, jangan cakap besar. Sebelum diuji, jangan cuba cakap besar. Kan? Bila uji baru kita tahu. Baiklah. Kita pergi kepada Al-Fawaid. Faedah-faedah yang dapat diambil, dipetik atau dikutip daripada ayat yang kita baca ini. Ayat 25 sehingga ayat 33. Faedah yang pertama. Boleh. Faedah yang pertama, ayat 25 surah Ad-Dukhan. Kam taraku min jannatin wa uyun. Tuhan kata banyak dah harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka. Ayat ini mengajar kepada kita pelajar ibrah, pengajaran bi awaqibiz zalimin al maghrurin, akhir kesudahan orang-orang yang sombong, orang angkuh, orang takabur, akhir kesudahannya mereka juga akan meninggalkan kemewahan yang mereka ada itu. Maka kita orang beriman sentiasa duduk di bawah muraqabatillah, sentiasa mencari, melakukan perbuatan-perbuatan, perkataan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Mana kalau kita tinggal pun, tinggal benda baik. Kita tinggal contohnya kebun-kebun, diambil oleh anak-anak kita yang soleh, dia gunakan untuk kebaikan, dia sedekah, dia wakaf, macam-macam lagi ada. Tapi kalau orang yang sombong tinggal, orang yang ambil pun tak peduli dengan dia. Jangan baik, hati-hati. Kita nak suruh harta kita berpanjangan, kita kena buat baik pada anak-anak cucu kita. Anak cucu kita yang soleh, kalau mereka menerima kebaikan yang banyak ditinggal oleh ayah tu, mereka juga akan mengalirkan kebaikan itu kepada tuan dia asal. Tapi macam Fir'aun ni apa boleh buat? Orang lain, qauman akharin, orang lain suku Saka, tak ada hubungan dengan dia yang menerima harta. Adakah orang yang akan buat kebajikan kepada Fir'aun? Sah, tak akan buat. Kita tak kisahlah sama dia Bani Israel ke, qauman akhar dia orang lain ke, yang pentingnya orang asing yang menerima harta dia. Jadi kita ni para pelajar, tanda situ, biarlah kita jadi orang baik. Mudah-mudahan kita juga harta kita dipusakai oleh orang-orang yang baik-baik. Sebagaimana dalam kisah Ashabul Kahfi, bagaimana dua orang anak yatim, harta dia yang nak terdedah kepada awam didatangi oleh Nabi Musa dan Khidir untuk menyelamatkan harta dia. Sebab apa? Allah kata dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Puncanya tok nenek dia orang soleh. Tempias kesolehan itu kepada anak cucu. Allahu Akbar. Jadi ibu bapa sekalian, siapa dia nak jadi nak suruh anak cucu kita selamat, kita kena selamatkan diri kita dengan kesolehan kita, insya-Allah. Kata di sebagai ulama tafsir kata, wa kana abuhuma salihatu, tok dia yang ketujuh nu soleh dah. Anak cucu dia dijaga oleh Nabi, harta benda dia. Allahu Akbar. Kata-kata sentap diceritakan ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nak mati. Dengar ni pelajar, ni cerita motivasi dipanggil. Umar bin Aziz khalifah, tapi zuhud. Dia tak ambil dah dunia ni, dia tinggalkan dunia. Bila nak mati, anak dia kecil-kecil. Anak dia kecil, ramai anak. Orang mari tanya, ya khalifah, ma tarakta li auladik? Mu tinggal apa kepada anak cucumu? Mu dah mati muda, anak-anakmu kecil, mu tinggal apa? Mana harta?
Dia pun terlupa nak buat harta ke anak dia sebab terlalu zuhud dia. Dia kata apa? Dengar ni ibu bapa. Kata-kata inilah yang menyentap kita ni. Sepatutnya sedih kita dengan ini. Dia kata, in kanu salihin. In kanu salihin. Kalau anak aku ni soleh, fallahu yatawalla salihin. Allah akan jaga orang yang soleh. Masya Allah. Wa in kanu ghaira zalik. Kalau anak aku tak soleh, aku tak tinggalkan harta untuk mereka berjoli, untuk mereka enjoy sana sini. Bukan dengan harta aku, mereka nak buat benda tak baik. Allah. Dia mati. Dia tinggal anak dia kecil-kecil. Kata di ahli sirah, tak lama lepas pada itu, orang tengok anak-anak Umar bin Aziz mengeluarkan zakat harta. Bukan mencari zakat. Mana anak dia soleh, Allahu yatawalla salihin. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita tinggalkan anak-anak yang soleh. Allah Ta'ala jaga. Allah jaga kita. Allah jaga anak cucu kita dengan kesolehan ibu bapa dan solehnya anak kita, insya-Allah. Tapi kalau tinggal anak toleh, apa benda? Tak ada 3 hari ayah mati, habis harta pusakanya joli. Nak tukar kereta, tukar tu tukar ni, akhir kali dia duduk menunggu tepi tangga masjid, duduk tak ada piuh, tak ada cetung kata orang situ. Nauzubillah. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua. Kazalika wa aurasnaha qauman akharin. Demikianlah kami pusakakan harta itu kepada orang lain, kepada orang lain. Dia kadang-kadang orang yang menerima pusaka itu bukan daripada keturunan dia. Sebab boleh jadi dalam keturunan dia tidak layak. Macam Fir'aun, oleh kerana dia jahat dia, maka Allah Ta'ala hantar orang lain yang menerima pusaka. Kita ni pun macam tu juga. Ana waktu pergi ke Multaqa Qimmatul Ulama Muslimin baru ni, dapat satu cerita bagaimana munculnya kerajaan Taliban di Afghanistan. Pelik. Hak duk berjuangnya kita dengar daripada budak lagi. Nama-nama besar. Saya tak sebutlah nama di sini. Tuan-tuan tahu kan? Pejuang-pejuang di Afghanistan tu. Nama ni macam-macam nama. Daripada budak lagi kita duk dengar nama. Duk kagum dengan kepayuh. Kepayuh dia macam roti tu. Dengan berdeh, dengan senapan dia dah. Tiba-tiba bila mereka ni menang, Rusia lari, berlakunya perebutan dalam kerajaan. Allah hantar bagi Taliban ni penuntut ilmu. Budak pondok, kata. Tiba-tiba muncul puak ni naik, oleh kerana mereka ni nak menyelamatkan negara daripada pencerobohan, daripada banyak benda-benda yang karut, Tuhan bagi dia jadi kerajaan. Pada masa tu dia baca kitab. Dalam kitab dia ni tak boleh ambil cukai. Jadi bagai-bagai masuk, tak ada cukai belakang. Murah. Panjanglah cerita. Yang penting nak cerita, kadang-kadang Allah Ta'ala sebut, kazalika wa aurasnaha qauman akharin. Allah Ta'ala beri kepada kaum lain. Kita berjuang lama-lama, tapi orang lain boleh faedah. Sebab apa? Sebab kelayakan tidak ada kepada pejuang-pejuang yang asal, yang menyebabkan Tuhan ganti dengan orang lain. Minta maaf. Ana tak kata pejuang-pejuang hak dulu tu tak layak, tapi kita nak ambil ibrah pengajaran, kenapa tiba-tiba muncul orang lain. Sama juga tengok di tempat kita ni pun, kadang-kadang orang yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi Perdana Menteri, boleh jadi macam-macam jawatan. Tiba-tiba yang muncul orang ni. Tak dikenali pun di persada alam yang hebat-hebat. Wallahu a'lam. Itu adalah kuasa Allah. Tengok, Tuhan nak hilang ke Fir'aun, wa aurasnaha qauman akharin. Tidaklah satu benda yang pelik. Dan banyak juga berlaku dalam dunia ini. Kita tengok orang hebat-hebat. Tok guru hebat. Kaya, harta banyak, kitab banyak. Tapi dia tak boleh mempusakakan anak dia untuk jadi pengganti dia. Tak ada anak. Cuma kalau dia ada anak perempuan, Allah ganti dengan orang lain. Anak orang lain mari menguasai kawasan dia. Walaupun menantu dia, tapi anak orang lain, bukan keturunan dia. Cucu itu baru jadi keturunan dia sebelah ahli anak perempuan dia. Kita kata itulah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berusaha, ada kesinambungan. Faedah yang kedua dengan yang pertama tadi, kesinambungan kita kena jadi orang soleh, barulah yang mempusakai kita orang soleh juga. Kalau tidak, qauman akharin. Dalam akhir surah Muhammad,
Allah Ta'ala sebut wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Tengok dalam ayat. Baca Quran jangan duduk agak-agak, kita kena baca sengoti kan. Yastabdil qauman ghairakum. Yastabdil law ni mudah. Jadi Allah Ta'ala kata, aku gantikan orang lain. Kalau mu tak nak, aku gantikan dengan orang lain. Surah Muhammad. Wa in tatawallau. Tulis, surah Muhammad ayat 38. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakun amsalukum. Kalau kamu tak jadi orang baik, tak jadi orang soleh, tidak melayakkan kamu untuk memimpin, Allah Ta'ala ganti orang lain. Wallahu a'lam. Ini ayat ini kita kena tadabbur panjang. Ini kita tadabbur ringkas ni, tak sempat nak lumatkan isu ni. Tapi Allah Ta'ala kadang-kadang dia beri orang lain yang naik. Wallahu a'lam. Kita pergi kepada faedah yang ketiga. Fama bakat alaihimus sama' wal ardu wa ma kanu munzarin. Langit pun tak menangis. Bumi pun tak menangis dengan sebab orang yang tidak baik mati. Nak menangis buat apa? Apa sebab nak menangis? Tak ada sebab bumi kata aku nak menangis orang lagu ni. Maka ayat ini menjadi dalil, kata ulama tadabbur, tulis pelajar. Dalam kitab An-Nukat lil Qassab, dia kata ayat ini dalil bahawa ada di kalangan manusia yang ditangisi oleh langit dan di bumi akan kehilangan dia. Kehilangan dia. Mana bumi terasa, tak ada dah lah dia ni. Baru ingat dia lah duduk zikir sini, duduk ibadat sini. Langit pun macam tu juga. Tak ada rekod yang naik. Kata Sa'id bin Jubair, tulis, kata ulama salaf ini. Qala Sa'id bin Jubair. Seorang ulama tafsir ni, Sa'id bin Jubair, dia kata, lam tabki alaihimus sama'. Langit tak menangis sebab apa? Sebab tak ada pernah ada rekod baik naik ke langit. Walam tabki alaihimul ard. Bumi tak menangis sebab apa? Sebab mereka juga tak buat benda baik atas muka bumi. Mati matilah. Bumi kata baik kau, aku duduk tangguh mu pun tak ada faedah juga. Buat berat bumi dia kata. Kata orang, kata bumi buat berat atas dunia ni yang baiklah. Kita pergi kepada faedah yang keempat, walaqad najjayna bani Israil minal azabil muhin. Jadi Allah Ta'ala kata, aku selamatkan Bani Israel daripada azab yang hina. Siapa dia? Daripada Fir'aun. Jadi kalau Fir'aun angkuh, sombong, mati, Allah selamatkan Bani Israel. Demikianlah juga dengan Abu Jahal. Segala Pak Abu di atas dunia ini yang sombong-sombong, Allah Ta'ala akan binasakan mereka dan Allah akan selamatkan Nabi SAW dan para sahabat umat Islam yang mengikut Rasulullah SAW. Kita hari ini pun jangan bimbang para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, orang yang zalim dia akan mati juga akhirnya. Akan mati dan kezalimannya akan dikenangi oleh orang sampai bila-bila. Sebab itulah kita kalau kita nak mati, biarlah kata-kata sebagaimana kata di para ulama, kata di ahli fikir, manusia yang bahagia dia mati, kebaikannya tak mati. Tulis kata-kata hikmah ni. Orang yang baik, orang yang bahagia, dia mati, kebaikan dia tak mati. Orang duk kenangi, orang duk ingat, orang duduk sentiasa. Tapi manusia yang celaka, dia mati, keburukan dia tak mati. Celaka dia tu. Orang lalu kat kubur dia pun macam nak, bukannya give doa, nak pakat nak kencing situ. Jangan main-main. Bahaya sekali. Baik, kita pergi kepada ayat yang terakhir. Faedah yang kelima. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Allah Ta'ala kata, aku beri kemewahan kepada kamu, aku beri kesenangan kepada kamu. Untuk apa? Aku nak tengok adakah kamu syukur ataupun tidak. Jadi di sini kita kena sedar bahawa nikmat yang kita terima, nikmat yang kita dapat, kita syukur tak syukur. Ada setengah orang ni kalau boleh nikmat, lupa diri selalu. Lupa diri, lupa orang, lupa daratan. Bila dia kena uji bala, barulah ingat ke Tuhan. Lelah-lelah duduk tangga masjid. Cari siapa? Nak jumpa dengan ustaz tu imam. Dia cakap tu imam dah. Nak ayat masa ni kakak ni,
tak kenal pun masjid bila dia senang. Waktu susah barulah terhegeh-hegeh nak cari ustaz. Ustaz tolong semaya ajak kita rumah. Oh, macam-macam bunyi. Jebek selalu, tak boleh kata apa. Bukan langit menangis, dia yang menangis. Allahul musta'an. Baiklah para pelajar, ayat ini kata Ibnu Jarir, Allah Ta'ala bila beri kepada kita kesenangan, kita ambillah pengajaran dan iktibar bahawa ini adalah merupakan ujian daripada Allah kepada kita. Jangan kata, oh, aku ni bisa, aku ni hebat, aku gini, kita rasa kita besar, kita rasa kita bangga. La. Ini dipanggil ilmu muhasabah, ilmu koreksi diri. Kita audit diri kita sebelum diaudit oleh malaikat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu tamatlah 5 faedah daripada ayat 25 sehingga ayat 33. Insya-Allah kita akan sambung lagi siri yang akan datang bermula ayat 34 sehingga ayat yang berikutnya. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.